KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram wa khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STAM 2020. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, Allah yuntikumul afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allam maddah tafsir wa ulumuhu. Hari ini kita nak belajar tentang subjek tafsir dan ulumuhu. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita tepati SOP dengan kita pakai face mask. Kita nak cakap tu, kita kekalkan penjarakan kita 1 meter dan jangan lupa untuk kita cuci tangan kita bersih-bersih dengan sabun. Kalau tak ada sabun, kita pakai hand sanitizer agar kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik, untuk subjek pada hari ini, tafsir wa ulumuhu. Anda semua mesti nak tahu siapa yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah berkhair. Alhamdulillah. Ustaz Syukur in the house. Anda semua, hari ini kita nak belajar tentang tafsir wa ulumuhu. Ustaz, Ustaz daripada sekolah mana Ustaz? Saya dari kuliah Sultan Bakar, Pekan Pahang. Oh, jauh Ustaz daripada Ya, sana. Dan kita dimaklumkan sekolah tu mempunyai ramai pelajar STAM. Ya, saya dah. Ya. Baik, dan kita nak tahu juga Ustaz berapa tahun berpengalaman dalam dunia pembelajaran ni, pengajaran ni Ustaz. Sebagai seorang guru ni berapa lama dah Ustaz? Sebagai guru, saya tak lama juga, bukan dalam 23 tahun. Oh, Masya Allah. Lama. Jadi hari ini kita nak ambil ilmu daripada Ustaz dalam subjek tafsir wa ulumu. Tapi sebelum tu Ustaz, jom sama-sama kita buat SOP dulu sebelum kita mula kelas. Silakan Ustaz. Ke sana. Baik. Biasa sebelum kelas Ustaz kita akan pakai hand sanitizer. Baik. Okey, saya pula. Sila. Baik. Bila kita dah pakai hand sanitizer ni, barulah kita boleh buka face mask kita Ustaz. Okey. Dan jangan buang merata-rata. Kita lipat elok-elok. Dan kita masukkan ke dalam poket kita. Ada poket ke ni? Ada poket. Okey Ustaz. Barulah nampak wajah ayahanda kita ni. Allah, terima kasih. Ustaz, subjek tafsir wa ulumuhu ini, subjek apa sebenarnya Ustaz? Tafsir wa ulumuhu ialah subjek yang mentafsirkan Al-Quran Karim. Dan ulumuhu ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Biasa kita tahu tafsir ni kan pagi-pagi dekat surau kat masjid kan orang baca Quran. Lepas tu baca tafsir. Lebih kurang macam tu lah Ustaz ya? Ya, saya. Baik Ustaz. Kita nak tahu juga subjek tafsir ni, subjek gila ke subjek boleh skor ni? Kalau pelajar betul-betul ikut dia punya disiplin ilmu, subjek tafsir tak kira sebenarnya. Subjek paling mudah sebenarnya. Paling mudah. Boleh sekar, tapi ada dia punya cara-cara dia yang baik, tentu, Ustaz. Boleh kongsi dengan kita cara selepas ni? InsyaAllah. Okey, itu pandangan Ustaz tentang subjek tafsir wa ulumuhu. Kita pun nak tahu juga pandangan murid-murid tentang subjek tafsir wa ulumuhu. Jom kita saksikan. Saya merasakan bahawa mata pelajaran tafsir ini terlihat mudah, tetapi hakikatnya mata pelajaran tafsir ini memerlukan kefahaman yang amat mendalam untuk mentafsir ayat Allah. Bagi saya sendiri, madah tafsir ini taklah begitu senang dan tak juga begitu susah. Kerana apa? Kerana bagi tafsir kita hanya perlu memahami setiap ayat untuk kita mengolah. Dan bagi bahagian ulum Quran pula, kita hanya perlu faham dan hafal untuk kita mengetahui perbezaan antara tajuk-tajuk. Bagi pendapat saya, madah tafsir dan juga ulum ini merupakan salah satu subjek yang agak mudah di mana kita sebagai pelajar hanya perlu memahami dan juga mendalami tafsiran Al-Quran bagi surah-surah Muqarrar STAM 2020. Tetapi kesukarannya
kita hanya perlu mengolahnya ke dalam bahasa Arab. Antum ma'ana Tariq ila Najah STAM Ishrin. Baik, hari ini kita dalam subjek tafsir wa ulumuhu. Ini di antara subjek favourite para pelajar tadi, Ustaz. Ya, saya. Baik, dan bukan kita berdua saja hari ini, Ustaz. Kita ada juga murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Jom kita bersama dengan murid-murid yang dah bersedia di talian. Siapa bersama dengan kita? Pertama sekali kita ada Amirul Aiman. Ya, Kaifahaluka Amirul? Alhamdulillah, ana bikhair. Oh, cara dia sebut tu saya ana bikhair. Aiman. Kita ada Ahmad Izzuddin, ya. Okey, kita ada lagi pelajar-pelajar bersama dengan kita di Google Meet. Siapa lagi? Okey. Kita ada lagi Nur Hanisah Ismail, Hanisah. Umi Habilatul. Kita Huda. ada Huda Syazana, Ahmad Izzuddin. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Masya-Allah. Hal antum musta'iduna lil imtihan? Adakah anda semua telah bersedia dengan exam ni? Naam, ista'idna. Masya-Allah. Ini kalau nampak gaya Ustaz, tak lama lagi ni jadi orang Mesir, Ustaz. InsyaAllah. Mereka tak lama lagi akan terbang ke sana menyambung InsyaAllah. pelajaran. Baik. Macam mana? Are you ready nak exam ni? Tak lama lagi ni. Apa persiapan yang anda lakukan sekarang ni? Dah siap semua? Dah hafal dah? Takrif? Dah bersedia Baik, dan hari ini Ustaz, kita nak road to success. Nak make sure mereka ni dapat mumtaz. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika. Kita kembali semula road to success. STAM Ishrin. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana Tariq ila Najah STAM Ishrin. Baik, hari ini kita nak belajar tentang tafsir wa ulumuhu dan murid-murid pun dah bersedia di talian. Pada hari ini kita nak bersama dengan Ustaz Syukur, 24 tahun dalam dunia sebagai seorang pendidik. Pastinya hari ini banyak poin-poin dan nota-nota yang Ustaz nak kongsi. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak serahkan kepada Ustaz untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara. InsyaAllah pagi ini kita sama-sama akan membicarakan tajuk tafsir wa ulumuhu, khusus untuk anak-anak didik calon STAM 2020-2021 insya-Allah. Untuk makluman anak-anak sekalian, Ustaz dari Kuliah Tabaqah Pekan Pahang. Okay. Baik Ustaz. Ustaz sentuh di skrin pun boleh Ustaz? Sentuh skrinnya? Iya. Okey. Masya-Allah. Mana orang lama kan? Oh, sekarang ni dah maju Ustaz ya. Pakai skrin. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, tafsir wa ulumuhu kertas dia ada dua kertas kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 mengandungi 40 soalan berbentuk objektif dan kertas 2 mengandungi 5 soalan. 5 soalan. Tahun ini Lembaga Pesanan Malaysia telah menentukan tidak ada lagi pilihan soalan melainkan semua kena jawab. Kalau sebelum ni ada 7 soalan, boleh pilih 5. Pada tahun ini 5 soalan kena jawab 5. Oh lama. Okey. Dan anak-anak didik saya semua dah sedia maklum, termasuk anak-anak yang di rumah semua sedia maklum kan. Okey. Kertas 1 mengandungi 30 soalan dari tafsir dan 10 soalan dari ulum Quran. Kesemuanya ada 40 soalan. Semua soalan berbentuk objektif. Pun begitu juga format baru, tidak ada lagi pemulangan kertas 1 kepada guru-guru ataupun kertas, tetapi sebaliknya kesemua soalan 40 soalan akan ditulis dijawab pada kertas UMR. Okay. Dipindahkan. Maknanya kertas soalan nanti, kertas soalan 1 boleh pulang pada calon. Gitu. Okey. Okey. Kertas 2
mengandungi 3 soalan dari tafsir dan 2 soalan dari ulum. Ya. Tiada pilihan. Dari aspek pemakahan, makah tafsir, kita satu mempunyai 40 soalan. Aha. Satu betul, satu markah. Oh, maknanya kalau 40 markah, 40 jawapan betul, maknanya bersamaan 40 per 40 atau bersamaan 40%. Ya. 40% daripada keseluruhan kertas. Dicampur dengan kertas 2, ya, pemakaian kertas 2. Kalau betul ke 55 soalan kertas 2, maknanya calon akan mendapat 100%, ya, bersamaan 60%. Okey, maknanya 40 kertas 1 dicampur dengan 60 kertas 2 bersamaan 100%. Okey. Contoh, kalau sekiranya calon mendapat 50%, Okey. kita 2, dia dapat tafsir, ya, tafsir dapat dalam 30 markah, ulum dapat 20 markah, keseluruhan dia 50%, darat dengan 60 bersamaan mendapat 30%. 30%. Ini markah bersih. Aha. Markah bersih. Okey. Dicampur dengan kertas 1. Oh, okey. Kertas 1 dia markah dia bersih. Maksudnya tidak ada pemotongan. Kalau satu betul 1 per 40 atau 1 per 100. Ada pun kertas 2 kalau 100%, kan? Kalau 100% dia mendapat 60%. Okey. Jadi maknanya kertas 1 dikatakan 40 per 40, Ya. dan kertas 2 60 per 60. Kalau campur 2 tu barulah 100%. Nak mumtaz berapa markah, Ustaz? Kalau atas kertas biasanya 80%. Oh, okey. Kan, tapi pulanglah dia macam UPSR juga, macam SPM lah. Kalau calon tu ramai yang dapat tinggi, graf naik ah. Oh, graf naik lah. Kalau sekiranya tahun tu markah pelajar calon rendah, maka graf turun. Tapi Ustaz, kita tengok murid-murid kita ni nampak muka-muka pandai-pandai, Ustaz. Percubaan dia dapat berapa, Ustaz? Ini dah pilih ni. Ini Aiman semua ni, Zudin semua ni, otot-otot belaka ni. Ni apa ni, Huda. Mereka ni dapat Mumtaz belaka ni. Mumtaz semua. Ini markah semua 80 ke atas belaka ni. Oh, hai. Ni Amirul Aiman. Ada Ya, Ustaz Aiman. Aiman memang pandai sikit lah, Ustaz. Aduh. Oh, patutlah mereka ni nampak muka confident je, Ustaz, ya? Ya, ya, Okey, baik. ya. Boleh teruskan, Ustaz? Okey. Ini pecahan soalan. Oh, Ya, okey. pecahan soalan. Anak-anak didik semua dah tahu, ya, anak-anak didik di rumah pun semua dah makruf ya, tentang pecahan soalan. Kertas 2, ya, biasanya tafsir dia akan pecah pada 4 bahagian, 4 segmen. Yang pertama, ma'ani mufradat. Ya, ma'ani mufradat akan diperuntukkan sebanyak 4 markah. Okey. Selepas ni saya akan detailkan ya, secara terperinci. Yang kedua, soalan ba, dia ada soalan al-murad, al-i'rab, sebab nuzul, dhamir dan seumpamanya. Ya, sirubal lari. Ya. Soalan jim, syarh ayat. Okey. Dan yang keempat, mimma istifad, mulai ayat. Ya. Istifad ayat. Ini kebiasaan, ya. Dipanggil apa? Pemakahan peruntukan pemakahan yang disediakan, ya. Keseluruhannya 20 per 20 atau 20 markah. Terpulang pada lembaga, terpulang pada pihak lembaga kan menentukan 6464 Kedudukan markah tu, Ustaz. kedudukan markah sama Ya. ada 46 atau 4664 terpulang. Yang penting jumlahnya 20. 20 per 20. Okey. Okey. Peruntukan untuk setiap soalan besar. Ya. Okey. Yang pertama al-mufradat. Okey. Al-mufradat biasanya disediakan 4 soalan. 4 soalan. Okey, oleh kerana kita road to success, saya tak ambil dia punya bentuk-bentuknya. Saya cuma beritahu je. Pelajar dah nampak dah sebenarnya. Oh. Okey. Mufradat biasanya 1 kalimah. Dia nak 1 kalimah. 1 kalimah mana seerti. Oh, seerti. Okey, pelajar-pelajar semua dah faham ya, tentang sukatan pelajaran ataupun cara nak menangani Soalan mufradat soalan ni, Ustaz. mufradat ni. Okey. Baik. Kalau sekiranya ada pelajar nak tanya, dipersilakan tentang mufradat. Kita fokus tu pada mufradat ni. Satu-satu dulu. Mufradat. Kalau sekiranya ada pelajar pertanyaan? di rumah, ya, atau anak murid saya yang dikasihi, kalau ada yang tanya, silakan. Amirul Hakim, Berkaitan ada dengan soalan? mufradat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya nak tanya. Bagi tajuk Jazaa'ul Muttaqin wa Sifatuhum. Ada perkataan yang memberi maksud, yang ada satu perkataan samin yang membawa maksud yang gemuk. Lembu gemuk.
Ya. Jadi dia punya makna mufradat dia khadmun ataupun kabir. Ya. Jadi adakah berlaku pengurangannya markah seandainya saya memberi perkataan lain selain daripada apa yang ada daripada dalam buku teks tetapi membawa maksud yang sama? Okey, terima kasih Amirul Aiman. Ya, Amirul Hakim. Okey. Soalan yang baik. Untuk jawapan itu, ya, bagi ustaz lah. Ya. Apa-apa juga kalimah, sama ada dalam kitab atau tidak dalam kitab, boleh. Oh. Asalkan kalimah itu menepati dengan kalimah yang ditanya. Maksud Itu sampai? Maksud sampai. Ah. Cuma anak didik tak boleh dia mentafsirkan, dia menghuraikan secara panjang lebar tentang kalimah itu. Oh. Dia panjang-panjang sangat. Dia panjang. Dia cerita benda yang sama tapi dia hurai panjang. Lembu ini berbentuk besar. Besar ini. Macam tu. Gitu kan. Dia tak boleh. Dia nak satu kalimah, satu kalimah. Satu kalimah, satu Walaupun kalimah. kalimah itu tidak ada dalam sukatan. Di luar. Boleh. Sebab apa? Pelajar itu faham akan kehendak jawapan soalan itu. Walaupun tak ada dalam buku, Ustaz. Ya, saya. Sebab dia faham akan kalimah itu. Bagus. Tapi perlu ingat, perlu ingat Amirul, ya, satu kalimah saja. Jangan lebih. Ya, jangan lebih. Dia hurai pula kalimah tu. Kan, 4-5 kalimah. Makanya tidak ada markah untuk dia. Oh, okey. Baik, Ustaz. Okey. Ada lagi soalan? Ada soalan? Okey, terima Kalau kasih. tak ada, kita teruskan. Kita teruskan. Mana markah mufradat? Ya. Dia 4 soalan, 4 markah Soalan, penuh. 4 markah penuh. Tak boleh miss lah, Ustaz. Yes, pelajar just ingat terjemahan saja. Ingat terjemahan, dapat terjemahan, dia boleh cari kalimah-kalimah lain yang matching, yang sesuai dengan kalimah itu. Oh, maknanya kalau kumpulkan mufradat tu dah dapat dah 4 markah tu, Ya, Ustaz. saya. Masya-Allah. Okey. Okey. Itu saya beritahu pelajar, anak murid, dia mesti kawal dan dapat terjemahan ayat secara baik. Makanya setiap kalimah dia akan datang sendiri je. Betul? Okey. Dah ada dah perkataan dalam kepala tu, Ya, Ustaz, kan? vocab. Vocab. Kalau sekiranya tak ingat, dia kena buat kamus peribadi nama dia. Kamus tafsir aku nama dia. Dalam buku 35, Ustaz. Ya, betul. Sebab apa, nak mencantikkan jawapan kita. Kalau tidak, itulah seorang calon mana-mana pun, dia ada lompang. Oh, lompang. Dia suruh guru dia tanda isi pula kalimah tu. Cikgu dia pula kena isi, Dia kan? kena isi pula. Siapa yang belajar ni? Allahu Akbar. Baik, Ustaz. Okey, saya ada pesan pada anak-anak buah saya, kan. Mana kalimah yang kamu tersangkut, kena buat kamus. Terus masuk dalam buku. Yes, dalam buku dia. Jadi Buat kamus. Jadi kamus pribadi. Nama dia kamus tafsir aku nama dia. Tafsir aku. Bagus juga nama tu, ya. Okey. Baik. Yang kedua. Soalan ini biasa disediakan sebanyak 6 markah. Okey. Okey, 6 markah mana ada 3 soalan kecil. Soalan simple, ma makna? Ma makna? Mal murad? Ma makna zarwa? Fi qauli ta'ala az-zariyatu zarwa. Contoh. Okey. Soalan macam ni familiar. Biasa duduk pada kertas satu. Nanti kita bincang kertas satu, ya. Ma makna? Mal murad? Just pelajar dia ingat je kalimah tu. Dia tahu. Bila tahu kalimah tu dalam bahasa Melayu, dia carilah. Jawapan dah ada. Betul. Alif, ba, jim, dal. Pilih je lah. Bulat je lah. Betul. Yes. Tapi kalau anak calon tak dapat terjemahan ayat, seakan pelajar, Ustaz syukur tak boleh jawab. Tak dapat tolong, Tak Ustaz. dapat. Kan? Daya Aiman tak dapat jawab, Ya, kan? betul, Ustaz. Bukan isunya guru atau pelajar. Kan? Isunya ialah siapa yang hafal terjemahan. Jangan salahkan ibu mengandung. Yes, tapi salah diri sendiri. Diri sendiri. Malah, kan? Malah. Okey. Mal maksud. Sama juga. Okey, biasa jawapan. Ya. Mal makna, mal murad, mal maksud, secara berlari tak lebih 4 kalimah je, 3 kalimah je. Pendek-pendek Satu je. kalimah je. Contoh, ma makna zarwa. Ma makna zarwa, kan? Satu kalimah je. Satu kalimah. Atin ke aturab kan? Kan angin yang menerbangkan azari atau zarwa, angin yang menerbangkan debu atau tanah. Okey, ma makna zarwa, dah satu je, kan? Satu je. Atin atau slash aturab. Dapat 2 markah. Okey. Sebab apa? Soal fahmu ni dia nak kefahaman saja. Dia soalan ni soalan terbuka. Tak payah panjang-panjang pun. Tak payah panjang pun. Pelajar faham, boleh jawab, dapat markah. Cantik. Saya beritahu semua calon, jawapan tafsir tak perlu panjang. Yang penting jawapan tu betul. Betul. Tepat, ringkas, okey. Dia berhak mendapat dia markah penuh. Sak terus. Yes. Tapi kalau panjang, tak ada konten, isi, kan, tak ada jawapan, maknanya walaupun comel kan tulisan tapi 0/2. 0/2. Panjang je tapi jawapan tak ada dalam jawapan. tu. Tulisan lawa. Kan? Jawapan tak ada, kan? Tak guna juga. Tak guna. Apapun tafsir ni dia mesti dapat terjemahan ayat. Okey.
terjemahan ayat. InsyaAllah. Biasa begitulah. Saya pun pernah jadi pelajar dulu, pelajar STU di Mahat Muhammadiyah Kota Baru Kelantan. Oh. Mana-mana tafsir, kita mesti fokus pada ayat soalan. Okey. Ayat soalan tu yang bantu kita. Tanyalah mana. Tanya siapa. Aiman baik. Tanya Izzuddin baik. Tanya siapa si Anissa baik. Waktu peperiksaan, mesti dia akan banyak masa fokus pada ayat soalan. Oh. Betul tak si Amirul? Amirul, betul Amirul. Tak dengar? Fokus sangat ni Ustaz. Okey, tak apa. Pada dia kena fokus pada soalan tu Ustaz. Yes, dia kena fokus pada soalan. Okey. Betul Amirul kata betul Ustaz. Betul ya? Saya pengalaman begitu juga. Ya. Bila tak dapat jemaah ayat, kita rasa fed up, rasa bosan dalam pesan. Ya. Mungkin kebetulan ni saya masa belajar Mesir pun kuliah Usuluddin. Usuluddin. Syubhah tafsir. Dia terminat. Terminat gitu. Ustaz. Daripada terbelajar kepada terminat. Belajar. Tapi bila pergi peringkat SMA, saya tengok subjek tafsir, mantik. Balangan saya mumtaz, jajidan. Alhamdulillah. Tak sedar diri lagi tu. Tak sedar diri. Maksudnya saya tu minat ni tu. Bila naik masuk STU, sama juga. Subjek tu jadi minat. Jadi tersuka. Terlihat tersuka. Yes. Makanya bila sampai ke Azhar, masuk kuliah Usuluddin. Ya. Naik tahun 3, masuk syubhah tafsir. Baru saya faham, saya memang peminat tafsir punya. Sampai ke sekarang ni Ustaz ya, dalam bidang tafsir. Sebab tak ramai Ustaz yang boleh bawa bidang tafsir ni. Sebab satu bidang yang agak berat Ustaz ya. Betul berat. Benda bukan boleh digoreng-goreng Ustaz tafsir ni. Tak boleh. Sebab dia ayat Quran. Ya Ustaz. Dia ayat Quran, dia kena tepat. Ya, tak boleh kita nak seleweng tak boleh. Saya pesan pada pelajar, kamu kalau tak dapat jangan jawab. Jangan goreng-goreng. Fitnah saya kata. Oh betul. Yalah tafsir ayat Allah ni Ustaz. Ya betul. Okey Ustaz. Di sinilah anak-anak boleh kalau sekiranya anak-anak calon dapat memahami ayat Quran yang mengandungi 5 surah itu, insya-Allah. Daripada 6 soalan tu 2 dan tangan boleh jawab. Dia ada 3 soalan induk. Ya. Maknanya 6 kali 6 kali 6 8 markah. Kita nak 2 pun dah betul, alhamdulillah dah. Jadilah. Yang penting apa dia, kita lepas. Lepas. Okey. Ni ramai ni yang ni otak-otak ni memang pakar belaka ni. Masya-Allah. Ya, ramai pekerujuk belaka ni. Nanti akan datang nanti. Semua nak kena jadi macam ustaz. Menggantikan tempat ustaz Okey baik ustaz. Okey. Ini bagi al-fahmu. Fahamu. Okey. Yang seterusnya fasih qali ta'ala. Saya beritahu calon pelajar saya, di sini lah lubuk mereka. Ush. Tak kisah apalah dia guru ke dia awam ke pelajar ke. Syarat dia mesti dapat terjemahan ayat dan domain sekali. Okey, dapat terjemahan ayat. Dia tengok ayat, dia berkarang. Banyak ustaz Yes. Pelajar beritahu saya, ustaz banyak sangat ayat. Ya. Kita pelajar. Kalau ustaz je banyak kena fikir bayar BAP, bayar. Betul ustaz. Macam-macam benda kena apa. Kan? Kamu pelajar. Fokus je. Kamu fokus je, belajar je. Makan kerja sedia, duduk asrama. Makan loceng, makan pergi semayang, lepas tu belajar. Just belajar. Apa masalah kamu? Tinggal baju je tak dipakaikan. Yes, baju kau pakai sendiri. Pakai sendiri. Ya Umi. Umi gelak je. Maknanya semua dah disediakan. Fokus belajar je. Yes. Kami guru macam-macam. Macam-macam fikir kan. Nak tanda lagi, nak buat soalan lagi. Betul. Itu bahagian dalaman kita. Kau bisnes kan. Okey ustaz. Okey. Di sini saya beritahu anak calon, baik di asrama, baik di rumah, anak-anak sekalian, anak-anak perlu menghafal terjemahan. Setiap kali kalimah ke kalimah, anak-anak tanda. Kalau domir, hum ke ka ke hu ke, tu tarik anak panah, hu dari Muhammad, hu kafir Quraisy. Okey. Hum om beriman, hum om bertakwa. Ya. Bila kita mari ayat lain pula, ayat yang sama, kita baca, kita faham dah. Okey. Jadi kita taklah kata, siapa dia ni home ni? Orang kafir ke? Orang beriman ke? Bila kita tukar je kalimah itu, maka pelajar tidak dapat melangkah. Tengok domer dia ustaz kan? Yes, penting. Mewakili siapa? Mewakili siapa? Betul. Okey, baik ustaz. Okey. Di sini anak-anak betul-betul kena mahir. Kena mahir betul-betul terjemahan ayat. Okey, kalau mahir terjemahan ayat, insya-Allah.
4 markah disediakan. Nak 2 poin je. Oh. Okey, perlu ingat ya. Ini sebagai tambahan nak beritahu pada anak calon sama ada di asrama maupun di rumah. Jawapan calon mesti jawab dalam bentuk poin. Oh, tak boleh buat ayat Jangan buat panjang-panjang tu. esei macam novel Cinta Cikgu Salma. Itu panjang sangat tu. Panjang Ustaz. sangat. Pening nak menanda. Susah nak cari poin. Oh. Saya beritahu anak pelajar. Jangan buat jawapan macam novel Cinta Cikgu Salma. Oh. Cikgu Salmah juga yang jadi bangsa ya. Kan novel dia Ya, tebal tu kan. betul, Ustaz. Dia nye tu kembali pada musa pertama. Oh, kembali kepada Cikgu Salmah. Cikgu Salma. Aha. Ada pun dalam tafsir, setiap ayat, setiap surah dia berbeza-beza. Aha. Bukannya tu kembali pada Salma. Cikgu Salma bukan Quraisy je. Ya. Ada masa surah lain pada orang beriman. Oh. Ada masa orang kafir. Begitu. Oh. Jadi setiap surah anak-anak calon mesti tahu siapa dia refer home tu. Aha. Home, him, kahuna, ilaihim, tu wajib ya. Oh, okey. Wajib kena tahu. Cara mudah saya beritahu anak murid, jumpa domain tarik nak panah, kan? Tarik nak panah tulis al-kafirun. Tarik. Ka sama dia ka dari Muhammad. Kalau ada sama dia. sak atas dia. Tarik mana? Jadi kita baca, kita nampak dah. Okey, Ustaz. Oh. Okey, ada soalan, ada yang tanya tak tentang nak fasir tanya. ayat? Sila. Tentang fasir Fasir Allah ayat. Ta'ala. Di sini saya ayat. ulang balik, ni lubuk lubuk markah. 20 markah, Ustaz. Besar. Lubuk markah. 4 markah. 4 markah. 4 markah disediakan. Masya Allah. Maka dapat jimat, ditulis je. Oh. At least jangan keluar tajuk. Syarah apa yang ayat itu tanya. Okey. Maknanya Baik. soalan dah bocor. Soalan dah bujuk. Memang ini akan keluar soalannya. Ayat mana tak tahulah. Tak tahulah. Itu kenapa lah, Ustaz. Dia kena hafal lah. Itulah pelajar. Dia kena hafal lah. Baik, Ustaz. Sementara murid-murid kita nak fikirkan tentang soalan apa nak ditanya kepada Ustaz, kita berehat seketika, Ustaz, boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini. Road to Success, STAM Ishrin. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mana Tariq Ilan Najah STAM Ishrin. Baik, kita kembali dalam subjek kita hari ini, tafsir wa ulumuhu. Sono, Ustaz, bila bincangkan tentang tafsir ni, ialah maklumlah kita hari-hari kita baca Quran, tapi kadang-kadang kita tak tahu maksud dia. Ya, Tapi saya. lebih baik kita tahu maksud dan kita mentadabbur ayat suci Quran. Baik, murid-murid sekalian, ada tak yang nak tanya soalan dalam bahagian tafsir Al-Quran tadi? Ada tak yang nak tanya soalan? Okey, Zudin. Tafadhal. Okey. Sa'uhawilu hadza. Ustaz, jika dalam surah Az-Zariyat itu ayat 90 kutilal kharrasun. Jadi nak katanya terkutuklah orang-orang yang berdusta, Ustaz. Jika saya meletakkan al-kharrasun tu al-mukhada'un, tetapi dalam segi makrifah nakirah saya hanya meletakkan mukhada'un, tak letak al-mukhada'un. Adakah berlakunya pengurangan markah? Okey, terima kasih. Soalan cukup benar. Terima kasih, Izzuddin. Okey. Macam mana tu, Ustaz? Ya. Perkataan betul dah tapi tertinggal alif lam Ramai tu. calon dia bimbang tentang nahu. Dia Macam risau, tu, Ustaz, boleh Ustaz. Ni datang dengan bentuk makrifah. Ni soalan datang dalam bentuk apa ni dipanggil apa? Mufrad. Ya. Boleh kata bentuk jamak? Adakah berlaku pengurangan markah? Jawapan dia satu je. Jangan keluar dari konten maksud jawapan soalan. Okey. Jangan keluar maksud dari konten soalan. Walaupun datang dengan mufrad, jawapan dia muzakkar, jawapan dia apa ni jamak. Okey, walaupun datang dengan bentuk mufrad, kamu datang dengan jawapan bentuk musanna, maka kamu berhak mendapat markah penuh. Yang penting konten tafsir ayat tidak lari. Datang bentuk nakirah ke makrifah terpulang. Masih boleh difahami, Masih boleh dikira pakai. Oh. Masih boleh dikira pakai untuk dijadikan sebagai markah. Untuk dijadikan markah kepada anak calon. Ya. Kalau sekiranya kalimah itu tidak berkira, datang bentuk makrifah, tiba-tiba calon datang apa ni dalam bentuk nakirah,
Kalau itu pun dah berkira, maknanya ramai yang rosi. Tidur lah Ustaz ya. Ya. Sebab ni bahasa Al-Quran. Ya. Kemudian pula bahasa Arab. Ya. Kan? Dia banyak. Bukan tafsir saja. Kan? Banyak subjek lain lagi yang kenapa kena tahu. Ya. Jadinya pihak yang berwajib, dia ambil kira belaka tu. Keselesaan, umur calon. Makanya baguslah. Betul lah tu. Saya sebagai guru ataupun pelajar sekarang pun saya seronok lah. Maknanya kita bagi ruang untuk calon menjawab semaksimal makan yang boleh. Tanpa ambil kira tentang nahu. Gitu. Namun begitu Ustaz, kita kena alert jugalah kan. Ya, betul. Tapi kalau sekiranya nahu, ya, anak calon datang dengan betul, itu lagi baik. Lagi baik. Yes. Nak membezakan pelajar tercemerlang dengan cemerlang. Tercemerlang. Beza dia. Okey, pelajar yang hebat, pelajar kurang hebat. Itu maksudnya. Gitu. Maknanya kalau pelajar-pelajar ni tak boleh lah kot Ustaz. Mereka ni kena komplit ni. Yes, betul. Mereka ni pelajar cemerlang kan. Betul. Duduk asrama. Kerajaan MBI. Masya Allah. Ya, dia kena bersyukur. Ya. Kena bersyukur, Ustaz. Sebab apa ni, sebulan kerajaan negeri support mereka ni 400 RM sebulan. Makan dapur. Masya Allah. Makan ni memang cukup sangat Ustaz ya. 6 kali sehari. Tinggal tak disuap je Ustaz lagi. Betul, suap je lagi. Okey, baik Ustaz. Boleh kita terus lagi? Okey, kita terus. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan tentang Okey, ayat? saya nak tanya soalan Ustaz. Okey, Ya, saya. Amirul. Okey, dalam surah Az-Zariyat Ya. ayat yang ke-9, dia di situ ayat tu berbunyi yufaku anhu man ufik. Ya. Okey, untuk domain hu tu dia ditafsirkan di situ ada dua, sama ada untuk Al-Quran ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya nak tanya Ustaz, adakah memadai kalau saya bagi Al-Quran saja? Saya jelaskan domain di situ untuk Al-Quran saja. Saya tak cakap untuk Rasul. Sebab di situ ada dua pandangan. Okey, terima kasih. Masya Allah, soalan dia. Okey, kalau anak-anak terjerat dengan dua jawapan, bagi dua-dua jawapan tu. Oh. Ya, Al-Quran / Ar-Rasul. Oh. Boleh. Boleh jawab macam tu. Ya, makanya sebab apa kalimah tu dua-dua akan timbul nanti. Okey. Mana domain tu kembali dua-dua pada Al-Quran dan juga Rasul. Sekiranya muafakat ulama mengatakan Quran saja, dia ambil kira sebagai itu jawapan mutlak, maka kalau jawab Al-Quran, maka berhak mendapat 22. Tapi kalau sekiranya dibuka kan, pelajar menjawab Quran boleh, menjawab Rasul boleh, makanya peluang percalon dua-dua makan dapat. Itu yang boleh. Supaya macam mufradat ni. Mufradat Ustaz ulang balik, mufradat anak-anak kalau sekiranya confused dengan satu jawapan saja, anak-anak boleh bagi banyak. Bagi yang pertama kita confused slash. Okey, slash. Kemudian bagi jawapan lain. 1 kali 5 slash lagi. 5 boleh, 10 boleh. Okey, mana tahu? Ya, betul. Dari 10 tu ada satu betul. Yang hujung pula betul. Yang hujung betul. Pangkar. Yang 10 betul. Right kan? Satu pun satu. Okey? Masya-Allah. Okey Ustaz. Allah Maknanya yang penting ada jawapan selamat lah kat situ kan. Okay, itu apa kata itu peluang ruang untuk calon memberi jawapan dan pulanglah. Kalau sekiranya okey lah. Gitu. Dia boleh tak ada langsung kalimah. Makanya guru tak boleh pilih. Tak boleh sokong. Okey. Itu antara ruang yang boleh dibuka untuk calon. Gitu. Okey, kita teruskan dengan kita beri pada segmen yang keempat, itu soalan dal. Okey. Soalan dal ya, mai sifat min ayat, pengajaran ayat. Di sini pun saya beritahu pada anak buah, pada anak didik dan termasuk anak-anak di rumah. Di sini pun antara lubuk markah. Lubuk markah? Lubuk markah. Maksudnya soalan bocor. Pasti keluar. Betul. Cuma tinggal lagi tajuk mana. Surah mana. Dan pelajar semua tahu ada 5 tajuk, 5 surah. Cuma tinggal lagi dengan malas. Kalau malas, guru kalau tak baca pun guru tak jawab. Betul. Tapi kalau pelajar dia memang minat, dia study untuk betul-betul sukses dalam exam dia mumtaz. Okey, mana-mana pun okey. Dia berapa markah ni Ustaz? Ni disediakan sebagai 6 markah. Oi, sayang. Calon mesti sediakan paling kurang 3 jawapan penuh. Okey, 3 jawapan penuh. Cara mudah untuk skor markah ini. Okey, dengan tik antaranya. Okey. Setiap tajuk, okey, dalam kita punya surah ada keseluruhan tajuk ialah sebanyak 24. Anak-anak perlu ambil setiap tajuk 3 kalimah saja. Sebagai password. Sebagai locking kita. Lock. Semua saya dah beritahu calon saya. Saya dah beritahu dah. 24 kali 3 kalimah. Alah, dia ingat kalimah itu, dia dah hafal terjemahan. Okey, go ahead. Tulislah. Contoh jannat. Fi jannati uyun, ya. Innal muttaqina fi jannati uyun.
Okey, saya beritahu kamu highlight jannat. Apa jannat? Semua orang tahu. Syurga. Okey. Tulislah. Apa maksud innal muttaqin? Innal muttaqina fi jannatin uyun. Okey, syurga. Seorang bertakwa kan? Untuk masuk syurga, masuk syurga. dimasukkan ke syurga. Dan di syurga juga akan terdapat arak dan sungai. Just tulis je. Tulis je kan? Tulis je. Ditulis betul dengan ayat itu, berhak mendapat 2/2. Okey. Yang Very penting dia simple. faham tu Ustaz. Yang penting faham je. Tapi itulah saya nak ulang. Kalau kamu tak hafal, terjemahan, tak tahu domain, tak dapat tolong. dan merapu jawapan tak apa-apa, macam manalah cikgu Abu Makkah, Ustaz Abu Makkah kan. Nak simpati tak boleh kan. Kesian je lah. Maka tetap kosong. Ya. Tak boleh. Tapi kalau jawapan dia lebih kurang atau dekat-dekat dengan jawapan tu, Ada bunga-bunganya. yes, paling kurang 1/2. Separuh. Yes, baru. Gitu. Tapi kalau dapat betul solid kan, jannat. Okey, kelima. Mana saya beritahu anak murid, termasuk anak didik di rumah, kamu mesti dapat pegang 3 kelima. Kunci 3 kelima, kamu dapat jemaah dia, tulis. Dah dalam kunci dah 6 markah. Dah tadi syarah 4 markah. Istifadah 6 markah. Kali 3 berapa? Dah 6 campur 4, 10. 10 kali 3? 30. Dah 30 markah. Itu baru kertas 2, soalan 1, 2, 3. Dah 30%. Banyak tu. 30% bersamaan 3 kali 6, 18%. 18%. Yes, itu baru soalan jim dan dal. Saya selalu pandang ke pelajar yang lemah ni, Ustaz payahlah Ustaz, macam mana Ustaz payahlah Ustaz. Okey, mari sini. Pagi ni saya panggil, baru ni saya buat kelas Rasid Sifar, panggil budak dari lembam, yang lemah. Baru dia nampak. Di sini sebenarnya lubuk markah. Maknanya peluang untuk lulus tu sangat cerah Ustaz. Boleh, cuma pelajar dia tak nampak. Kata dia masih bukan istilah gelap. Dia cuma tak nampak lubang-lubang untuk berapa markah tu. Okey. Baik Ustaz. Dia kan pelajar dia memang ada fokus dalam kelas, tak ada masalah. Tapi ada khayal. Dia last minute barulah dia kan. Betul Ustaz, betul. Jadi budak last minute yang lembab tu, kita tarik dia. Kita tak nak mahu dia keciciran. Itu je sebenarnya. Tapi Zudin tak buat macam tu Zudin. Tak ada masalah. Ini budak baik semua ni. Yang beriman macam ni. Budak baik semua Okey, baik. Allah. Ya, saya. Ustaz, boleh saya tanya soalan? Ya, boleh. Bagus. Ustaz, kan berdasarkan apa yang saya cakap, maksudnya bolehlah kalau kita buat sendiri kan? Boleh? Boleh? Boleh buat sendiri. Jadinya contohlah, kalau saya tak boleh nak buat ayat panjang-panjang, saya hanya boleh buat 2 perkataan je. Jannatu na'imatun. Tu dapat markah ke penuh ke atau dapat 1 je? Jannatun Naim. Jannatu na'imatun. Jannah itu dalam istifadah. Boleh ke 2 perkataan je? Okey, saya tanya kamu balik. Adakah itu sampai masuk tak? Sampai nak masuk. Syurga itu satu nikmat. Sampai nak masuk dia? Sampai tak? Sampai tak sampai? Saya tanya kamu, Al-Jannah Naim, okey, sampai tak sampai maksud dia? Sampai kan? Sampai kan? Kemudian dia termasuk dalam ayat tak? Masuk. Masuk. Okey, kamu berhak dapat 2/2. Simple. Ya. Walaupun 2 kalimah, tapi dia dalam konten cerita ayat soalan, dalam dia punya istifadah, dia berhak mendapat 2/2. Yang penting masuk dia kena. Yes. Jangan merapu. Jangan merapu. Jangan keluar tajuk. Ya. Okey, boleh Umi ya? Masya-Allah. Ada lagi soalan? Tanya. Sila tanya. Ada nak tanya? Tanya. Sila. Atau boleh jawab apa dia? Contoh kata, innal minina fil jannah. Kita faham je Mahat. Orang beriman dalam syurga. Masuk syurga. Dapat 2 markah. Itu very simple. Ayat tadi sebut orang bertakwa akan masuk dalam syurga. Tapi maksud yang sama juga. Ya, maksud sama. Dan tak keluar daripada konten ayat. Yang penting tak keluar daripada maksud ayat. Makanya calon berhak mendapat markah penuh. Maknanya lebih kurang sama je ayat dia, cuma tukar orang beriman je. Maksudnya dia faham. Kan? Kalau lari separuh ataupun kata lari sikit maksud ayat, maka calon kena sedar bahawasanya dia tu kurang mahir. Kurang baca buku, kan? Kurang cerdik, maka mendapat 1/2, kan? Bolehlah daripada tak ada. Daripada tak ada. Okey, ada soalan lagi. Ada soalan? Ada tanya? Ada nak tanya-tanya. Ustaz sedia menjawab, insya-Allah. Ataupun Ustaz kita teruskan dengan pembelajaran seterusnya. Okey, itu antara anak-anak 4 segmen soalan kita 2 khusus tafsir. Okey. Ini antara kalimah-kalimah yang anak-anak mesti kena buat. Ya.
Ustaz dah beritahu tadi kan, ya. Setiap ayat ataupun satu tajuk ambil 3 perkataan. Okey, pengajaran memandik dengan satu perkataan. Contoh tadi jannat kan. Kamu lock jannat tu dan kamu nampak dia minda boleh jawab. Ya. Okey, hurai jannat apa dia? Atau sebahagian ayat. Sebahagian ayat contoh innal muttaqina fi jannat. Tadi kan? Ustaz terang kan sebahagian ayat. Atau yang ketiga keseluruhan ayat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kamu boleh hurai kan sesungguhnya beriman itu masuk syurga dan terdapat air sungai yang mengalir. Kan? Dia boleh terjemah kan ayat Quran dan secara otomatik itu pun menjadi sebagai pengajaran ayat. Okey. Atau kita kata contoh nantilah kalau sekiranya keluar kita kata surah Az-Zariyat ayat 1 hingga ayat 16 contoh. Ayat pertama Az-Zariyat Zarwa. Contoh kan. Okey, tiba-tiba dia minta pengajaran ayat. Anak-anak ambil je ayat itu. Kan? Az-Zariyat Zarwa maksudnya apa dia? Angin-angin yang menyumbangkan debu-debu atau tanah. Dia menganggap dia sebagai huraian ayat dan dia sebagai juga apa dia? Sebagai pengajaran ayat. Boleh, Iman? Okey, terima kasih. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada yang nak bertanya? Ada tanya Izzuddin? Ada? Ada Ustaz. Ya, saya. Ustaz. Ada. Yang ayat yang innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya, saya. Jika saya tersalah ayat dalam surah At-Tur ayat 18. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Naam. Saya bagi wa na'im. Tak bagi yang untuk surah tu. Untuk sebab pengajaran ayat. Istifadah. Okey, walaupun pengajaran ayat okey, 2 kalimah tadi innal muttaqina fi jannati wa na'im kan kamu jawab keluar daripada ayat tetapi masih sebahagian daripada ayat. Sebahagian dari ayat. Yes. Okey. Kan? Sesungguhnya orang beriman, orang takwa tu ya diganjarkan dengan syurga. Sebahagian dari ayat. Maka calon berhak mendapat 2 markah. Tapi kalau sekiranya, dengar sini ya. Kalau sekiranya calon menjawab kan, cerita orang beriman mendapat syurga. Tiba-tiba dia cerita orang beriman di syurga makan buah. Contoh. Kan? Makan buah. Di syurga orang beriman makan buah. Ya. Makanya mendapat sikit makan separuh je lah. Betul tapi salah. Nak dekat lah tu. Dekat lah. Tapi dia mengaku makan buah. Apa cerita makan buah? Sedangkan dalam konten ayat, soalan, dia mengatakan apa dia? Orang beriman dimasukkan syurga dan di syurga terdapat sungai mengalir. Itu ganjaran bagi orang beriman. Contoh. Ya. Tiba-tiba kita kata orang beriman makan buah-buah di syurga. Buah dalam syurga. Betul tapi salah. Betul tapi memang berlaku. Tapi di luar konten ayat. Ya. Makanya anak-anak mendapat 1/2. Okey, tak boleh 2/2. Kalau 2/2, kesian yang cerdik-cerdik kan. Hak dia ke tepi kan. 1 pun markah juga Ustaz. Yes, markah. Daripada kosong. Okay. Baik. Ada kesalahan? Anissa nak try bagi pengajaran sikit. Mungkin daripada ayat tadi Anissa nak cuba bagi pengajaran ke? Boleh Anissa? Ni Anissa ni saya punya timbalan ketua umum ni. Timbalan ketua umum. Yes. Masya-Allah, ini mesti MPP jawapan kuliah. dia bagus ni. Yeah. Boleh cuba sikit tentang ayat yang Ustaz berikan tadi, apa Baik pengajarannya? Okey, ada Anissa? Ada tanya? Ya, saya. Okey, tafadhal. Pengajaran untuk surah Al-Qamar. Okey, yang pertama tadi boleh ke Ustaz saya jawab macam ukul azab lil kafirin wal mukadzibin. Untuk ulang balik. Tak jelas dia macam jentak. Ukul azab lil kufar wal mukadzibin. Hukum. Hukum. Ukul. Hukum. Wukul azab lil kafirin wal lil kufar wal kadzibin. Okey. Sebagai pengajaran ayat, sebagai pengajaran ayat. Okey, kalau begitu gaya kedudukan dia, kalau itu saya cakap tadi, kalau sekiranya tak keluar daripada konten ayat, okey, anak-anak berhak mendapat markah. Okey, yang penting tak keluar daripada ayat. Kalau anak-anak dah belajar, dah tahu, tiba-tiba kamu punya istifadah keluar daripada konten ayat, makanya kita kena fahamlah, kena akulah. Memang tak berhak dapat markah. Okey. Okey? Okey. Baik, boleh kita teruskan? Macam mana kita nak belajar cara mudah tafsir ni? Sekarang tip
tip ya, tip belajar tafsir. Ya. Okey. Okey. Simple cakap. Dan ini yang selalu saya cakap dalam kelas, okey. Pelajar mesti memahami terjemahan ayat dalam bahasa Melayu dan ayat Quran yang dipelajari wajib. Okey, saya ulang balik. Kalau sekiranya anak-anak tak dapat kan terjemahan ayat, maka anak-anak tak boleh ya, menjawab dengan baik. Itu yang pertama. Pertama maknanya faham ayat, makna mufradat, kata-kata ulama, pengertian ayat. Kan? Okey, mampu bina syarah buat sendiri. Boleh kan? Ini semua total lagi ni insya-Allah ya. Aha. Boleh Amira kan? Senyum Boleh. buah Amira. Jawab sikit. Boleh. Cakap. Boleh. Boleh. Okey, tip yang kedua. Jelaskan setiap domain yang ada. Okey? Anissa kan? Udah kan? Amira selalu saya beritahu kan? Tengok ya, At-Tahum ni. Ni At-Tahum ni. Siapa dia At-Tahum ni? Home. Kalau kita baca sebentar lalu memang faham tapi tak tahu siapa. Entah kafir ke, entah beriman ke, tak tahu. Tapi bila baca At-Tahum kan? Tahu dah. Okey? At-Tahum, okey siapa dia? At-Tahum, okey ini orang beriman al-mu'minun kan? Al-mu'minun kan? Tulis lalu al-mu'minun. Macam tu Ustaz Itu je. Tarik atas. Tarik je. Bila mari ayat nanti dalam kitab perasaan, kita dah bayang dah. Oh, kacang je. Ni orang beriman. Ni robot-robot. Oh, sama juga ni. beriman juga. Sama juga kita. Okey? Okey. Sama juga. Innahum surga mereka kanu adalah sebelum itu. Ni, zalika. Mana zalika? Zalika kita letak ini sebagai apa? Sebagai apa dia? Al-Qiyamah. Tak boleh. Al-Qiyamah ya, Qiyamah. Okey? Gitu. Jadi kita nampak dah. Ambillah, terimalah apa yang didatangkan kepada mereka, orang beriman dari Allah, Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka, orang beriman juga. Ini satu lagi. Orang beriman juga. Adalah sebelum itu, sebelum pada kiamat, okey, kiamat, orang-orang yang baik. Contoh, seperti da'i. Kan? Tuan da'i. Amin. Baik juga buat saya kan. Zalika tu kiamat. Kiamat. Qabla zalika, sebelum itu. Sebelum itu. Sebelum kiamat. Ya. Maknanya di dunia. Maksud di dunia kan. Sebelum itu maksud di dunia kan orang yang baik. Okey, betul. Itu maksudnya. Okey. Tengok apa maksud dia? Kita test pula ni Ustaz, pelajar kita. Yes. Ada tanya? Mana domernya? Cuba sikit. Siapa ada nak tanya, cuba sila angkat tangan. Nabilatul. Cuba sikit. Huda bawah tu. Huda nak cuba. Ada tanya? Okey, cuba mana satu domer dalam ayat ini dan apakah merujuk kepada siapa? Yes, betul. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba ni? Siapa tanya? Cepat. Ada. Okey. Amirul Hakim. Jadi anak-anak calon dia mesti dapat terjemahan ayat dan juga domain. Okey. Kalau dapat domain insya-Allah dia bahagia. Dia seronok ya. Okey, ada soalan dia tanya. Ada yang nak ada cuba. Tanya? Untuk ayat yang kedua yang mana satu domain dia dan mewakili siapa. Okey, silakan. Ada. Ada yang nak cuba? Ada ya? Baik Ustaz, tak apalah. Okey, Saya yang tak cuba apa. Ustaz. Ada yang tanya? Kalau saya Ustaz, saya nak teka lah Ustaz. Ya, boleh saya teka ke? Boleh teka. Okey, berdasarkan ayat tadi Ustaz, saya tengok sebelum Ustaz, ayat sebelum. Yes. Okey. Ini tentang apa ni Ustaz? Tentang orang beriman. Balasan orang beriman diganyakan syurga. Okey. Al-jaza al-minin fil jannah. Ni kita tahu. Siapa mereka bagi syurga? Sebab mereka menerima al-qabul. Dia menerima seadanya. Apa dia? Arahan Allah, larangan dan suruhan. Bima atahum Allah. Dia ambil seadanya dari Allah. Okey. Tu makanya apa dia? Balasannya syurga. Sebab apa? Sebelum tu mereka semua orang baik. Zalika tu qabla zalika tu merujuk kepada fid dunya. Fid dunya. Okey, boleh kita ke ayat seterusnya Ustaz? Okey, seterusnya. Okey. Tukar uslub ayat. Uslub ayat. Ya.
Tukar je. Okey, fil innal muttaqina fi jannatin uyun. Maknanya ubah ayat tu. Boleh ubah. Nak yang depan, belakang, depan. Mana-mana. Tapi jangan keluar. Okey, jangan keluar daripada konten ayat. Maksud sama. Okey. Di syurga terdapat sungai mengalir. Salah ke betul? Betul. Kan? Dia ambil 2 kalimah aja. Enggak. Di syurga terdapat sungai-sungai mengalir. Untuk beriman. Ustaz, ya? Depan ke belakang, belakang ke depan. Boleh. Yang penting maksudnya sama. Sama. Berhak belakang. Okey, Ustaz. Seterusnya. Okey. Kefahaman ayat secara menyeluruh. Ya. Ni. Kena faham. Cara keseluruhan. Ya. Cara keseluruhan. Hal ataka di sudaifi Ibrahim al-mukramin. Okey, kena faham cerita dia. Kena tahu juga sabdika. Kan? Gitu. Sabdika. Jadi saya beritahu anak murid kan, juga anak didik di rumah kena ingat. Setiap kali baca ayat kena refer domain tu. Siapa dia? Muhammad. Siapa jawab? Siapa dekat sini? Siapa nak jawab? Siapa cuba mat? Siapa jawab? Ya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Muhammad. La. Siapa dia? Nabi Muhammad. Muhammad. Siapa dia? Muhammad. Okey, dia Muhammad. Sebab dia Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada kamu wahai Muhammad, kan? Berita, peristiwa apa dia? Tetamu Nabi Ibrahim yang mulia. Okey. Kalau saya pun confuse juga tadi macam betul. Umi. Sebab depan tu ada Ibrahim, Ustaz. Betul. Lepas tu saya beritahu anak murid, kena tanda terus domain siapa dia, domain. Terus bulat. Refer siapa dia. Tak semestinya ada dalam ayat nama tu kan? Betul. Tapi bila konten ayat soalan itu atau konten soalan itu kita dah faham dah. Kita kena tahu. Tapi kalau kita tak bulatkan domain tu kan, maka tak boleh buat. Okey, hadis. Gitu. Maknanya yas'alullah Muhammadan kan an kisah Ibrahim kan minal malaikah. Ni kisah cerita apa dia Nabi Ibrahim, 12 malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nak beritahu tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim akan mendapat baby bernama Ishak. Okey. Maklumlah kan. Dengan Siti Sarah lama tak dapat baby. Lama kan. Madu. Tuan Naim, madu. Kan dapat Siti Hajar kan. Madu dia. Baru dapat anak. Allah itu pun Allah. Jauh. Jauh kena hantar ke Mekah. Dan terpaksa ditinggalkan di situ. Dapat Nabi Ismail. Makanya bila dah Siti Sarah umur berapa tahun, kan Nabi Ibrahim sayuati. Sebab apa? Isteri pertama dia tak ada anak. Inilah makanya malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim kan, dalam keadaan yang handsome. Ramai. Bagi makanan tak nak makan. Nabi Ibrahim dah confused dah siapa orang ni. Coba lotek ni, sensor pelik ni. Dia kata apa? Aku beritahu kamu datang ni dengan berita gembira. Masa kamu nanti Sarah akan mendapat baby bernama Ishak. Dan hari-hari pula Nabi Ibrahim berdoa untuk dapat anak. Baik Ustaz, kita berehat seketika dulu boleh Ustaz? Boleh. Baik para penonton, kekalkan penjarakan fizikal, sentiasa pakai hand sanitizer, jangan lupa pakai mask sebelum kita ke mana-mana. Kita berehat seketika. Road to Success STAM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ala tariq ila najah STAM Ishrin. Okey, kita kembali dalam subjek perbincangan kita pada hari ini, tafsir wa ulumuhu. Di sebalik ayat-ayat yang kita bicarakan Ustaz, ada pelajaran yang boleh kita dapat daripada ayat-ayat tersebut. Ustaz, mungkin kita boleh sambung lagi Ustaz tentang pembelajaran kita hari ini. Okey anak-anak, kita sambung tu ya. Kita masuk dalam bab ulum Quran. Ini subjek familiar ni. Oh, seronok Ustaz subjek kalau ni. saya masa di Mesir dulu, di sekolah dulu, ni subjek paling saya cukup seronok. Tahun pertama Ustaz Yes. Kalau ada peringkat ST pun saya pun suka subjek ni sebab dia fakta. Dia fakta. Saya suka subjek ulum ni. Okey. Dan saya beritahu anak-anak murid tekan bahagian ni. Okey, minta anak-anak. Okey, semua tafsir. Ya. Ada 3 soalan. Bahagian Al-Quran pun. Ya.
Jawab 2 soalan. Tafsir ada 3 soalan dan Al-Quran ada 2 soalan. Okey, contoh-contoh soalan. Ni soalan yang akan bakal keluar nanti dalam ulum Quran. Okey, ta'rif, dalil, ara'. Ini respon terhad. Yang sekarang ni. Arif ulum Quran, kan? Arif ulum Quran. Ya, dalil. Dia minta nama Quran, minta dalil. Tak boleh karang. 1 betul nama, 1 dalil, 1 plus 1. Okey, 1 plus 1. Ini respon terhad, ya. Okey. Ini contoh. Ya. Contoh respon terhad. Arif, Makki wal Madani. Okey. Anak-anak sedia dah maklum, dah faham akan dia punya maksud tarikh ni. Okey. Oh, ni respon terbuka pula. Ni respon terbuka. Ayat ni boleh karang. Oh, ni boleh karang. Boleh karang. Tapi jangan keluar daripada konteks ayat. Okey, jangan keluar daripada konteks ayat ya. Tariq, marifah, dawabit, ya. Dawabit apa? Al-hikmah. Tariq, marifah, ad-dawabit dan hikmah. Ini respon terbuka. Pelajar boleh karang. Okey, kalau pelajar boleh karang. Tapi walaupun boleh karang, dia tak boleh keluar daripada konten, ya, cerita ulum Quran sendiri. Ya. Okey. Ini antara dia. Uskur dawabit Al-Quran Makki wal Madani. Okey, ni dawabit Makki fiha lafzul ya ayyuhan nas, kan? Apa lagi Amirul? Dawabit. Izzuddin. Tawbit al-Makki. Makki. Kullu fiha surah As-Sajdah. Mumtaz. Lagi? Amirul? Lafzun kalla. Nuzul kalla. Itu ayat Makki. Madani? Makki. Madani, dawabit Madani. Bayanu an sifatul munafikin. Masya Allah. Asanta. Lagi? Seterusnya al-jihad wa ihkamu wa ahkamu. Wa tasyri'at. Antasya. Okey, tayyib. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, mumtaz. Terima Dahsyat kasih. Amirul. Terima kasih Aiman, ya. Okey, seterusnya. Ustaz, ni saya tanya soalan, Ustaz. Ya, saya. Macam yang tadi yang saya bacakan tu antara yang ada dalam buku. Ya, saya. Kalau saya bagi dawabit yang tak ada dalam buku. Okey. Boleh ke, Ustaz? Contoh? Sebagai contoh, yang saya tengok slide tadi dia tulis ya ayyuhal mu'minun. Ya, boleh. Ya al-mu'minun, boleh? Boleh dikira. Sebab itu pun tanda-tanda juga. Alamat. Ya. Kan? Mana tak semesti jawapan itu dalam kitab, dalam sukatan. Tapi kalau sekiranya jawapan itu ada di luar kitab atau sukatan, dan boleh membawa kepada jawapan, boleh membawa maksud kepada jawapan, maka boleh tulis, boleh diberi markah penuh. Okey. Ni antara yang Ustaz nak tanya. Saya. Oh, okey. Bagus semua. Silakan. Ustaz, Alisa. untuk Asmaul Quran, Ya. kan ada Azikru. Azikru, ya. Lepas tu kalau saya ambil dalil yang bukan dalam buku teks, diterima ke Ustaz untuk dapat markah? Boleh. Jawapan dia boleh. Syarat Azikru tu maksud yang sama bagi Asmaul Quran. Okey, kalau sekiranya dalil bukan daripada kitab ataupun sukatan kita, okey, kalau sekiranya maksud zikru tu bertepatan dengan kalimat zikru, maka boleh jadi dalil. Anak calon berhak mendapat 2/2 markah. Satu nama Quran, satu dalil. Kan? Kalau sekiranya nama zikru tapi dalil Quran membawa maksud lain. Maka anak mendapat 1/2. Satu nama dapat 1 markah, dalil salah 0 markah. 1/2. Okey. Lagi soalan. Ada Aiman? Aiman macam tanya je. Ada? Saya Ustaz. Ahmad Azzuddin. Sama dia, Azzuddin. Ada dia? Tanya. Ustaz, yang Asma'ul Quran tu Ustaz. Ya, saya. Untuk yang Al-Quran itu sendiri, inna hazal Quran yahdi lil aqwam. Ya. Tapi saya tulis inna hazal Quran, lepas tu ... je. Itu nama dia pelajar malas nama dia. Tak dapat markah. Dalil kalau ... ila akhiri 0 markah. Walaupun sebut Quran tu sendiri Ustaz. Ya. Walaupun sebut Al-Quran tu sendiri. Inna hazal Quran. Lepas tu ... Dua kalimah je. Okey, kalau ikut dia punya cara pembagi markah, pelajar tak dapat markah. Tak dapat. Sebab dia apa 2 kalimah je. Kan? Dia ada rasionalnya. Pelajar boleh terik. Kalau sekiranya sebelum tu markah smart, cantik, memang
Kita bayang pelajar ni memang menjawab tapi tak sempat masa. Kita boleh tahu pelajar cerdik, pelajar kurang cerdik ni. Pelajar nak nipu, pelajar tak nipu. Kita tahu. Di situ pandai lah. Sama ada bagi 1 markah atau 2 markah. Gitu. Tapi kalau semua jawapan di atas tu nampak dah mengapu dah. Kemudian tiba-tiba dia bagi kalimah 2 kalimah. Pelajar ni memang mengapu juga. Dia malas. Try ni nampak yes. Okey. Tapi dia bagi contoh je tadi Ustaz. Saya rasa tapi dah dia cakap dia apa ni? Sudah memang dia saja nak tu je tu. Nak sudi ustaz dia. Saja aja tu. InsyaAllah boleh ya Sudin ya? Boleh? Baik. Okey, ini ya. Ada lagi? Ustaz nak tanya. Ya. Ustaz, untuk dawabit Quran Madani, okey. kan ada kullu surah tatahaddasu anil munafikin wa sifatuhum. Fahiyah madaniyah. Dan kalau kita tertinggal perkataan wasifatuhum tu dapat markah penuh Ustaz? Dapatlah, itu dah mudah, tak apalah, tu cerita je, tak ada apa tambahan tu. Itu aksesori. Itu aksesori je, tak ada masalah. Aksesori. Yang penting sifat munafikin tu, itu dia punya hard title dia. Dia punya point dia. Big point. Sifat munafikin. Ya. Okey, wasifati itu tak ada apa, itu dah tambahan dah kan. Itu daripada seketing kereta je. Seketing ya. Yang penting enjin dia. Ada steering. Tapi biasanya kalau pelajar cemerlang ni dia buat sampai habis. Dia buat sampai habis. Memang betul. Ya. Sebiji macam dalam kitab. Ada. Kalau kita punya kereta tak ada seketing pun tak lawa Ustaz. Tak lawa. Yes. Budak yang hebat-hebat macam dalam kitab. Masya-Allah. Saya tanya dia, kamu niru ke? Dah Ustaz. Sebiji. Kawan siapa? Ustaz, dia tu versi kami Ustaz. Okey, fine. Itu Masya-Allah. Itu baru betul. Sebiji macam dalam kitab. Saya sumpah dengan dia, wallahi kamu tak tiru. Tak Ustaz. Rupanya memang baik. Kita tak tahu kan, kita ajar-ajar. Itu persa kan? Jawapan penuh. Sebiji macam kitab. Kan? Tanya dia, tak Ustaz. Saya tiru Ustaz. Memang budak hebat. Masya-Allah. Terakhir baru dia pun muntah dapat muntah sapi dia. Diru ke tak ni? Tak diru lah. Okey, boleh teruskan Ustaz? Okey. Dah habis dah. Alhamdulillah. Okay. Ada tanya. Zudin sampai ada tanya? Ada kekeliruan ke dalam topik? Ya. Baik Ustaz, saya bila Ustaz sebut ulumul Quran ni Ustaz, itu pun di antara subjek yang mula-mula saya ambil waktu saya belajar dulu Ustaz. Subjek favorite juga. Sebab apa, dia melibatkan fakta dan kita perlu hafal sebagainya. Betul. Dan inilah sebagai satu punca sebelum kita nak belajar tafsir tu sebenarnya Ustaz, betul tak? Betul. Baik. Kita ada ruang dan peluang untuk kita nak bertanyakan kepada Ustaz tentang subjek kita tafsir wa ulumuhu. Ada tak yang nak bertanyakan soalan? Kalau tak ada, saya yang tanya. Allahu Akbar. Okey, silakan. Din, ada nak tanya? Ada tanya je. Kalau ada sebarang kemuskilan, sila tanya. Saya Ustaz. Ya, sudah. Macam untuk mu'allifuhu bahagian hadis Jiro'iyah, hadis tu. Kan mu'allifuhu kan namanya panjang. Boleh ke macam kita ambil nama dia pendek dan kita gelaran dengan gelaran dia macam kan Abu Abdullah bin Muhammad bin Al-Razi, nama Kalbu bin Fakhruddin. Boleh ke ambil macam pendek, nama pendek pada terus kepada gelaran dia. Okey, gelaran tu ada nama dia tu glamour, ada nama glamour tak nama gelaran? Ada nama glamour tak? Nama shortcut tu ada nama glamour dia. Contoh Ibnu Katsir. Contoh Al-Imam Tabari, ada nama glamour dia. Kalau ada, okey, silakan. Kalau dia ada nama glamour dia, nama boleh short, terima Ustaz? Boleh. Tapi kalau tak ada, kan, maka tak boleh. Dia kena hafal semua nama-nama tu. Nafzah dia. Sebab dia kadang ada nama gelaran dia. Sama je. Biar apa nama gelaran, pendek je. Al-Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, kan? Ibnu Katsir, kan. Apa lagi? Banyak ramai. Banyak. Gitu. Okey. Imam Ar-Razi, boleh. Boleh juga. Itu nama glamour semua tu, boleh. Okey. Ada kamu tulis Al-Imam Ar-Razi, okey, berhak mendapat 1 markah. Kalau markah dia dah minta 4 nafzah, kan? Siapa nama dia, lahir di mana, okey, wafat bila, lahir tahun bila lahir. Kalau 4 markah di ujung dia, kamu bagi 4 poin, kamu berhak mendapat 4 markah, 4 per 4. Gitu je lah. Okey, boleh dah ya? Ada yang nak bertanya soalan ke? Ada lagi? Sebelum Da'i Aiman tanya Ustaz. Soalan cukup berpeluh dah Ustaz ni kalau tanya. Okey, silakan Izzuddin. Okey. Ustaz, jika kaifiyah, iaitu dalil kaifiyah itu sendiri, nazala bihi ruhul amin. Kalau saya, andai kata saya terlupa,
saya tulis nazala birruhil amin. Bukan bihi tapi birruhi. Terlupa di situ. Okey. Macam mana Ustaz? Okey. Dia begini je. Kita pun kamu pelajar, kami guru bukan pelajar. Kami ada kemanusiaan, kamu ada kemanusiaan juga. Ada. Yes. Mana kita nampak bahasa pelajar ni dia apa dia ingat. Cuma dia tersilap. Okey. Di situ atas berbicara guru lah. Bak kata ustaz tadilah kalau daripada atas tu sudah okey. Kalau mampu kan yang ni pun mampu jugalah. Dan kalau atas okey. Yang ni kita kira dia tersilap lah. Kita pelajar kena cerdik, kena je lah. Kita macam nak tackle satu perkara lah kan. Betul Ustaz. Dia kena macam nak tackle guru tu, macam nak tackle bagi dia tu faham kita. Itu sebenarnya dia profesional. Ya, baik Ustaz. Ada apa-apa tak biasanya murid-murid melakukan kesilapan yang mudah-mudah ni Ustaz? Betul. Ada tak Ustaz nampak di mana-mana sepanjang pengalaman Ustaz dalam sebagai guru ni Ustaz? Biasanya di mana mereka akan buat kesilapan simple je kadang-kadang? Biasanya bagian domer. Oh, domer. Kena ta'rif. Ta'rif Al-Quran dia bagi ta'rif lain. Maknanya dia dah tahu dah, cuma dia tak tahu nak kata apalah. Tak sepatut dia buat perkara tu. Kalau memang dapat dah. Tapi dia bagi mana lain. Lah, sayang. Kalau pelajar tak ngapa, tak apa. Kalau pelajar tak memang dia tak baca, itu memang okey lah. Fine, orang kata okey lah dia kata begitu. Tapi kalau pelajar cemerlang, maka dia dapat 80%. Tiba-tiba kalimah yang mudah pun tak nak jawab. Itu dipanggil kesilapan teknikal. Dia cuai. Dia ambil mudah. Maknanya sekarang ni dia orang kena buat latihan lah. Nampak je domer dia. Terus cam. Ni cerita pasal siapa ni Pasal malaikat dia ke, pasal beriman ke Kalau benda mudah dipermudahkan, dia susah je payah. Perkara mudah dipermudahkan. Habis. Okay, apa jua lah. Alah senang je. Last kali kapal. Tak boleh juga. Okey Ustaz, saya nak test ni. Murid-murid kita boleh tak? Sila. Ini live ni, betul-betul ni. Okey, saya nak test apa ni? Nampak macam Nabilatul je. Mana? Mudah. Berikan pengertian ayat madani dan ayat maki. Boleh tak? Ataupun ada tak kawan-kawan kita nak cuba soalan ni? Betul ada ke Ustaz soalan tu? Ada. Okey. Cuba. Siapa nak cuba? Tengok dari Aiman sekejap je. Setengah jam dah dapat dah. Asyik Izzuddin je. Kita try yang lain pula. Amirul, ada soalan Amirul? Syazan. Siapa tu? Amirul, silakan. Okey, kita buka semua. Daripada mula sampai akhir. Kalau untuk Madani, qabla al-hijrah. Nuzuluhu qabla hijrah. Okey, dekat sikit mikrofon. Okey. Kalau untuk makiyah, dia adalah qabla nuzuluhu qabla nuzul al-hijrah. Okey. Qabla nuzulu al-hijrah. Okey. So kalau Madani ialah ba'da, nuzuluhu ba'da. Dia berbeza pada qabla dan juga nuzuluhu. Berbeza pada qabla dan juga ba'da. Betul ke Ustaz jawapannya? Boleh terima Qabla nuzul. Qabla Madinah, Madinah ataupun Makkah kan? Betul Ustaz. Dia kalimah qabla dan ba'da. Itu kena pegang. Dia punya kunci dia. Okey, sebelum Mekah ke sebelum Mekah. Itu yang menandakan tanda ayat turun mana. Okey. Tahniah Amirul. Bagus jawapannya. Baik Ustaz. Qabla an nantahi, hal indaka ayun nasihah khususan di tulab STAM 2020. Ada apa-apa nasihat untuk pelajar-pelajar semeringkas? Ini last minute. Hari Isnin kamu dah mula pesa kan? Anak-anak calon semari di rumah kan? Hari Isnin insya-Allah dah mula masuk pesa. Okey, tip yang terbaik. Pertama, Ustaz nasihatkan anak, jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Jaga keselamatan. Dia pelajar masuk dalam persiapan ni macam orang nak kahwin lah kan. Darah manis. Ya. Kalau tu lama kan jaga kan. Sebulan tu makan pun hantar beridang tu. Anak-anak di rumah jaga. Jaga keselamatan. Dan ibu bapa di rumah jangan banyak bagi kerja di luar sukatan. Luar sukatan. Tolong ibu bapa, tolong memahami keadaan kondisi anak-anak masa kini. Baik. Sebab ada 3 hari lagi. 2 hari lagi. Sikit lagi. Esok kan Ahad, Isnin.
Okey. Makanya bagilah sepenuh masa. Kan? Kalau boleh pakaian anak tu jangan dibasuh. Biar Maya basuh. Saya dulu saya basuh pakaian saya. Oh ya. Okey, jaga keselamatan dan jaga cukup rehat, tidur. Jaga cukup ya. Kita punya kesihatan, tidur je cukup. Tapi rasanya alhamdulillah lebih tidur tu. Yes, terutama waktu hari perpisahan. Anak-anak tidur awal dan bangun awal. Jangan buat setengah pelajar kan. Biasanya perpisahan tu dia makan pil lah, tak tidur. 3 hari 3 malam. Okey, itulah antara pesan Ustaz, Okey, insya-Allah. terima kasih Ustaz atas penjelasan. Saya rasa seronok sangat. Tak terasa gitu Ustaz. Yalah, perbincangan kita rasa sekejap sangat bersama dengan Ustaz Muhammad Syukur. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Dan para pelajar, jom kita ucap terima kasih dekat Ustaz. Letak tangan di dada. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya doakan semua murid-murid pada hari ini semua dapat mumtaz. Bukan setakat mumtaz Ustaz, mumtaz Sofi. Mumtaz Sofi. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita dah berada di hujung rancangan dan murid-murid sekalian, jangan lupa ulang kaji agar kita dapat mumtaz Sofi. Kita undur diri dulu. Road to Success. STAM Ishrin. Okey, bye semua. Bye. Bye sikit. Bye. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapa kepada pelajar STAM di Kuliah Al-Lughah wa Din As-Sultan Abu Bakar mengucapkan selamat menjalani peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Saya doakan semoga anak-anak pelajar di Kuliah Al-Lughah wa Din As-Sultan Abu Bakar dan juga di seluruh Malaysia berjaya dengan cemerlang, terutamanya dalam madah tafsir dan juga madah-madah yang lain. Bapa kepada pelajar Ibtihaj binti Azlan dan Ibtihal binti Azlan, dan mereka adalah anak kembar saya yang bakal menduduki peperiksaan STAM pada tahun ini. Saya doakan agar mereka berdua dan juga calon-calon yang lain sentiasa berusaha dengan sungguh-sungguh dan sehingga mendapat keputusan yang cemerlang, khususnya dalam madah tafsir dan madah-madah yang lain. Dan marilah kita sama-sama berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga usaha mereka ini akan mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah kepada Rafiqah Syakirah yang merupakan calon STAM pada tahun ini. Harapan saya kepada semua calon-calon STAM di seluruh Malaysia agar insya-Allah dapat menjawab pelajaran tafsir khususnya dan semua pelajaran-pelajaran subjek dalam STAM dan insya-Allah mendapat kejayaan yang cemerlang, mumtaz. Didik TV KPM